Okay, kita orang ready. Okay. Okay. Let's go to screen. And Assalamualaikum dan selamat kembali ke PMGC, PUBG Mobile Global Championship yang dibawakan oleh sponsor-sponsor kita, iaitu Qualcomm Snapdragon Elite Gaming untuk match pertama di Erangel, termasuk sekali bersama dengan OnePlus 80 5G smartphone, dan kita punya minuman kegemaran Mountain Dew. Dan seperti biasa, game terus dimulakan pada ketika ini. Dan Pochinki seperti biasalah, untuk tengok RRQ dekat sini bukan satu perkara yang mengejutkan. Kalau terkejut, tak tahulah, mungkin jarang tengok match kot. Dia tak biasa je game terus start. Dia tak biasa. Seperti luar biasa, game terus dimulakan. Tanpa adanya kami. Dan anda boleh lihatkan peratusan kemenangan di Erangel. 19% ialah 4EM. Navi dengan 15.8%. Yep, memang tu benar. Memang Navi banyak sebenarnya menang di Erangel. Nova SQF 12, Team Secret 10, KDA 9, Bigetron bawah daripada pasukan KDA sebentar tadi kalau kita boleh saksikan bersama-sama. Tetapi total kills, Secret mereka, menariknya mereka berada di top 5 untuk tim yang paling terbanyak kill. 4AM 66, Nova SQF 61, KDA 59, 57 dan 49. Bayangkanlah dua pasukan yang datangnya daripada China menunjukkan bahawa yang mereka ini sememangnya sangat-sangat ganas lagi-lagi daripada segi kill. Tetapi benda boleh berubah, betul tak Jay? Benda boleh berubah pada waktu yang akan datang. Pastinya kita akan dapat saksikan gameplay yang menarik untuk first match kita. Dan inilah overall ranking di bahagian kanan. Dan kita melihatkan time alive. Ini ranking nombor 1 for Msuk dengan hills average pun nombor 1, kills average nombor 2. Pemain yang paling berkualiti kita lihatkan pada ketika ini. Dia juga memiliki antara kill yang terbanyak, inilah Hasaki juga. Dan pada waktu yang sama kita melihatkan A1 memulakan hari pertama dengan agak baik dan kemudian jatuh ke tempat 16. Pada seketika ini termulakan energy drink ialah Jax. Perlawanan di Erangel semestinya akan berlaku dengan sedikit perlahan, dan kemudian dia punya climax perlawanan tu akan berada di tengah-tengah ataupun di circle ke-5 ke atas lah. Kalau kita lihatkan ni lah, TSJ Cosmos nampak gayanya seperti daripada Melta Power bergerak ke tempat yang lain. Dan ada juga overall ranking di sini. Kita lihatkan 8 di belakang, TSJ, KP, Footballist, PW8, Alpha 7, Aerowolf, ASL dan juga A1. Yang menariknya, seperti yang kita tahu, banyak tim yang ada dekat sini ada chicken, tapi mereka masih lagi di muka surat ke-2. Maksudnya memang perlawanan sangat-sangat sengit di antara semua orang. Ya, begitu sengit. Dan bayangkanlah di muka surat kedua 80 mata, 88 mata kalau kita perasan tadi. Dan di tepat ataupun di muka surat yang pertama 129 mata, 139 mata yang paling tertinggi. Dia belum lagi double seperti 160 mata. Memang betul, ramai akan mengatakan, saya ada juga melihat komen sekarang ini, kita punya perbezaan mata tak jauh. Jadi kita pasukan tak kisahlah yang sedang berada di atas ini perlu berhati-hati, perlu bermain dengan bersungguh-sungguh, dan sememangnya mereka bermain bersungguh-sungguh. Tak boleh langsung untuk leka, walaupun sesaat jikalau mereka leka, mereka pasti yang akan terkena. Cuma sekarang ini PW888 Ice melihatkan terhadap Gonzo di bahagian hadapan yang cuba untuk bergerak, tapi kelihatannya Gonzo tidak akan bergerak kawasan sekarang. Tapi tu ada RRQ order. Dia dapatkan D2E dan dia berada di atas bumbung ini, dan para bawah akan cuba untuk berikan bantuan daripada bahagian bawah dengan Yuzi ada di tangan. Satu lontaran bom masuk ke lempar ke bahagian depan terlebih dahulu. Order masih lagi boleh diselamatkan disebabkan kedudukannya di tempat yang tertinggi. Pastinya sukar untuk diambil oleh sesiapa, tapi ini merupakan kelebihan yang begitu besar sekali untuk pasukan Nova SQF. Kebanyakan pemain pasukan RRQ di bahagian dalam rumah tersebut. Bom tangan demi bom tangan dilemparkan ke bahagian dalam, dan kalau kita dapat lihat sekarang ini Order telah pun jatuh ke bahagian bawah, tembakan ramah dilepaskan ke bahagian depan sekarang ini, tapi malang sekali kita dijatuhkan. Beberapa pemain Nova SQF mereka mungkin akan menghadapi satu masalah begitu besar sekali. Ernie menarik satu bom tangan, pastinya bom ini akan terkena. Bom ini dimasak cukup dah, dan kita lihatkan masih lagi tak dapat pula, tapi G9 dia dapat seorang pemain. Nova SQF hanya 3 seorang saja lagi pemain yang berdiri, dan itulah dia rata Nova rata. Wow, kau untuk melihatkan satu perlawanan di antara dua kekasih ini di awal permainan. Baru 7 minit dah hilang, dan Nova SQF bukan satu skor kecil-kecil lah dekat situ. Walaupun Nova SQF yang nampak gayanya pergi barbar ke atas pasukan RRQ, tapi
gayanya terbalik pula kalau kita lihat kat situ. Kalau kita lihat memang RRQ ada tempat yang mereka terperangkap dan Nova SKF ada coverage yang lebih besar ataupun lingkungan yang lebih besar untuk dimainkan, tetapi RRQ berjaya bermain defensif ataupun pertahanan yang begitu cantik, menarik sekali daripada pasukan RRQ untuk menjaga diri mereka. Kalau ikutkan memang betul. Seperti yang aku kata tadi, Nova SKF dia macam ada advantage sikit sebab dia ada lingkungan yang luas, dia boleh tengok di luar tingkap, tetapi malang sekali untuk mereka bom yang dihantarkan keluar daripada RRQ terkena pula kepada para boy yang duduk di luar. Begitu juga dengan order tadi, dia tak dapat clean shot, dia tembak daripada atas, sepatutnya dia tembak benda tu free, tapi dia pun jatuh, entah daripada mana serangan balas tu datang sebenarnya. Yep, dan kalau nak ikutkan secara teknikalnya, kalau anda boleh lihatkan tadi, King jatuh terlebih dahulu dengan salah satu bom tangan daripada pasukan RRQ. G9 tarik satu bom yang mantap sekali dikeluarkan di mana Nova SKF sedang begitu sibuk untuk menghidupkan rakannya. Tapi malang sekali apabila order berlawan dengan G9 di dalam mansap tersebut, bom apabila terkena kat tepi anda, kalau anda tak jatuh, pastinya jikalau anda sedang menembak, dia akan macam tersasar sedikit, dia macam akan terganggu kalau lagi-lagi kalau buka scope. Itu mengakibatkan sekarang ini penembakan mereka, pembidikan mereka terganggu. Dan saya rasa RRQ, mereka merusuh, mereka hebat, mereka defensif pun mereka hebat, dan saya rasa sekarang ni antara salah satu game kebangkitan daripada pasukan RRQ, dan itu pastinya akan ditakuti oleh mana-mana pasukan yang lain jikalau RRQ tiba-tiba mendapati yang mereka sekarang ini telah pun berada di momentum yang terbaik sekali. Itu adalah salah satu benda yang sangat-sangat berbahaya sekali untuk disaksikan nanti. Memang sangat-sangat berbahaya sebenarnya untuk pasukan-pasukan lain sekarang ni. RRQ satu tim yang memang berkualiti dunia, dan kalau kita lihatkan daripada tadi, tapi RRQ akan dijatuhkan pula G9 daripada pasukan SL pula pada waktu ini. Malang betul untuk G9. Pantang disebut-sebut. Pantang disebut-sebut kan. Kau cakap berkualiti dunia, pub jatuh je. Aku tak boleh belah tu. Aku tak boleh je sebab aku tak nak sebut apa sekarang. Aku tak nak sebut apa sekarang. Sekarang ni saya nak cakap benda-benda. Jangan je, jangan. Habis tim tu dah tinggal je. Jangan. ASL merupakan satu pasukan bertaraf dunia sekarang ni sedang menyerang pasukan RRQ, dan mereka berjaya mendapatkan dua daripada player mereka, iaitu Ernie dijatuhkan terlebih dahulu. G9 sebenarnya dijatuhkan terlebih dahulu, tetapi G9 terlalu jauh untuk dikejar oleh pasukan ASL, dan ASL sekarang ini berjaya menyelamatkan keempat player mereka. Satu kemalangan berlaku kepada pasukan RRQ. Tapi untuk pasukan daripada Malaysia dan juga pasukan daripada Rusia, iaitu Navi dan Team Secret, dua organisasi besar di dalam dunia e-sports ini, belum lagi masuk ke dalam circle. Mereka akan makan circle terlebih dahulu. Kita lihat tadi daripada carta, memang nama mereka berkelip-kelip, itu menunjukkan bahawa mereka berada di luar. Tapi RRQ dapat selamatkan G9, mereka akan bermain dengan 3 orang. Tapi ASL dia nak kejar balik, dia nampak ditui dekat situ. Mereka akan cuba datangkan G9, ataupun mereka tak tahu yang G9 tadi ada lagi dekat situ. Tapi pada waktu yang sama, pasukan KDA, pasukan Club Digital Athletics juga akan menyerang pada waktu yang sama daripada belakang. Tapi kita lihat kan, Ubia pula dalam masalah. ASL begitu garang sekali, dia nampak, tak nampak G9 akan dibiarkan Evernex. Bagaimana tim tak balas daripada G9? Kenapa G9? Kenapa kau berdiri? Dia kena langgar je. Yang bertaraf dunia je. Setelah kau berkatakan. Dia sekali je. Kalau kau dah puji sekali, dia tak macam ulang. Macam kau cakap kat ASL tadi, dia bertaraf dunia, dia tak akan terjadi. Dia kena kau cakap waktu tu dengan ikhlas. Bila kau cakap waktu dengan ikhlas, dia akan terus macam side effect dia prop. Dan terus tinggal hanya seorang sahaja je. Aduh, perkara yang agak menyedihkan untuk RRQ setelah meratakan pasukan yang terkuat yang berada di top 3 untuk kill yang terbanyak, tetapi mereka lawan dengan pasukan Abrupt Slayer. Mereka tak mampu, walaupun boleh nak dikatakan sekarang ini pasukan mereka bukannya dirusuh ataupun sebagainya, tapi mereka nak melarikan diri tadi. Bukan nak melarikan diri, mereka sebenarnya nak tukarkan posisi mereka, nak rotate ke satu kawasan berbeza. Sebab kita tahu RRQ ni dia tidak akan suka duduk di satu tempat yang sama dalam jangka masa yang lama. Mereka suka untuk bergerak-gerak sehinggalah mereka yakin tempat itu ialah tempat yang terbaik sekali.
Ya betul, dan dengan itu selepas ini kalau kita nak satu tim tu rata, aku akan cakap diorang ni tim yang bertaraf dunia lah. Seperti pasukan kelas Digital Athletics sekarang ni, tim yang bertaraf dunia. Begitu juga 4M. Zinhe memang satu player yang bertaraf super dunia Galaxy. Dengan 10 kill kat situ, longest distance 255 meter kill dia dan damage banyak 2262. Sedang melawan dengan pasukan TSJ yang bertaraf Thailand. Harap mereka Kau jangan Ji. Ni kau salah cakap nanti. Ada yang marah lagi tu. Dia geram dengan kau nanti. Dia gigit kepala kau lagi. Macam-macam. Tapi yap. Itulah dia tim tersebut. Bayangkanlah Jace memang dia memang betul-betul cakap perkara tersebut dalam keadaan ikhlas. Tapi selalunya bila dia cakap dalam keadaan ikhlas, kau sendiri yang mengaku je kan. Aku boleh puji je tim tu. Top terus mati. Aku puji je terus mati. Aku tak tahu kenapa lah last mana nak puji. Puji baru tadi lagi directly nampak. Puji terus jatuh. Kita aku tak boleh belah dah je. Tak apa, itu orang kata sebahagian daripada kemalangan kerja dekat situ. Walaupun apa kita melihat Airwolf memang lambat keluar daripada map yang kecil tu, dia turun ataupun keluar daripada kepulauan itu di bahagian kiri kerana tidak mahu merisikokan diri mereka berjumpa dengan pasukan football. Dia satu tindakan yang sangat-sangat bijak. Di circle ketiga mereka boleh tahan lagi sebab 1% saja nyawa akan turun setiap kali mereka makan blue zone setiap saat. Tapi di sini satu 4 segi yang boleh membawakan maut. 4AM Sevan dan juga Zinhe berada dekat situ. Bahagian tepi mereka ada PW88 dan juga Konina Power. Tapi ini Sevan daripada 4AM memang antara player yang mempunyai rating yang paling tinggi sekali dan juga bertaraf super international, mega super dunia, Galaxy Cosmos, dan Cosmos juga dijatuhkan. Ya. Jatuhkan di kawasan tersebut. Airwolf dia akan bergerak masuk terlebih dahulu ke dalam bulatan yang seterusnya antara salah satu pasukan yang memang tak boleh Renal Ray. Okey, bergaya, aksi yang bergaya daripada Renal Ray. At least dia masih lagi ke depan. Kalau ke belakang tadi mungkin ada masalah, tapi tu dia RRQ rata je. RQ rata. Too soon pada waktu, tapi mereka ada 4 kill, jadi mereka keluar dengan 4 markah kerana mereka di tempat yang ke-15 hanya memberikan mereka kosong mata daripada segi placement. The kill-kill yang mereka dapat itu akan membuatkan mereka sedikit tidak perlu terlalu sedih lah dengan apa yang berlaku kepada mereka. Tapi di sini pasukan TSJ Kangzhou, satu tim yang berjaya mendapatkan chicken dinner di Sandhawk. Kali ini sedang cuba untuk naik lebih tinggi di dalam carta. Tapi apakah yang akan dikatakan oleh pasukan KP4M Hasaki Cosmos dijatuhkan sekali lagi. Black White, Scar L, dia makan yang sedikit terhuyung-hayang seperti di lamun ombak dan angin. Inilah Suk daripada 4M dengan average time alive heals yang sememangnya bertaraf dunia. Semua kau sebut taraf dunia. Semua kau dah sebut taraf dunia sekarang ini. Ya. Apa-apa pun apa yang dikatakan oleh J tu, benda tu macam berlaku secara lawa, bukannya betul dan sebagainya. Tapi awal sebenarnya benda telah pun terjadi. Hanzo cuba juga tetap memberikan desakan terhadap pasukan yang sedang berada di bahagian hadapan. Tapi 4M akan mengikuti pasukan Zeus yang baru saja berhenti, dan mereka akan berhenti di kawasan berdekatan dan bersekitaran farm ini. Antara salah satu tempat yang agak berbahaya. Sebenarnya jika mereka dah dapatkan tempat tu tak ada masalah. Tetapi jika mereka baru je nak masuk, itu akan menjadi satu kesukaran untuk pasukan mereka. Walau bagaimanapun dalam bulatan masih lagi akan ada pasukan 4AM, dan 4AM memilih tempat ini disebabkan tempat ini merupakan pertengahan bulatan kita yang seterusnya. Team Secret mereka kena masuk straight forward saja kalau mereka nak masuk ke dalam bulatan dengan selamat. Tapi disebabkan sekarang ini mereka memikirkan ikut tepi terlebih dahulu, mereka akan bertemu dengan pasukan Airwolf dan seakan-akan mereka mempunyai dua ataupun mempunyai sama pemikiran untuk masuk dalam circle, iaitu lambat-lambat sedikit, lambat-lambat asal selamat. Ya, tapi itu dia, Airwolf akan dijatuhkan spawn oleh Rex sebentar tadi dalam perjalanan mereka untuk rotate ke dalam. Adakah Airwolf akan terus memanjangkan isu ini dimainkan bersama dengan Team Secret, ataupun mereka akan masuk terus sebab mereka juga ada perjalanan yang untuk masuk, tapi spawn akan dilupuskan langsung terus ke alam lobby pada waktu ini. Dan kalau kita lihat daripada pusingan yang dijalankan di dalam map, nampak gayanya mereka akan mengelakkan daripada Team Secret
daripada berlawan dengan lebih lama di situ, kerana Aerof tahu itu bukanlah cara permainan mereka untuk Barbar di waktu awal ini. Mereka perlukan finishing yang cantik. Mereka dapat satu chicken di Sunhawk, mungkin mereka perlukan lebih lagi, tapi 4M Sok dapatkan swag win. Hasaki juga mendapatkan IC, dua pasukan berbeza. Mereka bergaduh sekarang ini. Hasaki membaling satu bom, Leon juga berjaya menjatuhkan Matic, balingan daripada Hasaki sekali lagi. Adakah kena pada waktu ini? Gonzo dikalahkan oleh Ryzen, terus dibunuh, dihantar Lupus langsung masuk ke lobi, tidak sempat untuk melakukan apa-apa, tapi BTR bergaduh nampaknya dengan pasukan daripada Kazakhstan. Corina Power, tembakan daripada Micro Boy, kali ini mereka tidak menggunakan Liquid. Ryzen akan selamatkan waktu ini. Ya, selamatkan, tapi itu dia pasukan Bigetron. Ryzen telah dijatuhkan terlebih dahulu, tapi begitu mantap sekali sekarang L senang diguna pakai Bigetron. Keempat-empat pemain mereka bersebelahan saja dengan pasukan Corina Power, tapi mereka belakang kita dapat lihat dengan Footballis. Mereka juga seperti nak bergerak ke kawasan harapan. Pasukan Bigetron mungkin akan tersekat, mereka akan dihipit daripada dua arah. Ini antara salah satu benda yang paling menyakitkan untuk pasukan mereka di sandwich sebenarnya daripada dua arah. Mampukah pasukan Bigetron untuk keluar daripada situasi yang begitu berbahaya ini untuk terselamat sehingga ke bulatan kita yang seterusnya? Round berjauh di P28 digunakan pakai, tapi Leon berjaya untuk dapatkan kepala si Old Boy, terus jatuh. Hasaki mendapatkan si Swagwin pula. Kali ini masih lagi ada 14 pasukan yang berbaki, cuma kedudukan Bigetron di kedudukan yang paling super bahaya untuk pasukan mereka. Belakang Footballis, depan pasukan KDA. Kalau tiba-tiba mereka dirusuh beramai-ramai, anda bayangkanlah apa yang terjadi untuk pasukan Bigetron. Tapi kita tahu pasukan Bigetron daripada segi rusuhan mereka, daripada segi defensif mereka, mereka sangat-sangat hebat. Tapi itu ada Ryzen dapatkan si Frozen dengan bom tangan saja. Ryzen berjaya untuk memperoleh satu kill. TSJ GZ telah pun jatuh pula kali ini, tapi itu ada Ryzen pula akan dijatuhkan di tempat yang terbuka. Pastinya dia akan cuba untuk dihantar pulang ke lobby dan berjaya. PW888 akan keluar terlebih dahulu di tempat yang ke-14. Laksi kepala yang terdapat terdedah, tembakan dia begitu mantap sekali. Footballis, mereka nak merusuh sekarang ini. Tinggal dua pemain saja lagi daripada pasukan Bigetron. Micro Boy masih lagi hidup dengan rakannya seberada di bahagian kiri. Zaxi tembakan lepas bahagian depan, cuba terdapatkan knockdown, tapi malang sekali Lasit tak terkena pula kepada si Lutz. Bom tangan ditarik terus, cuba terlempar ke bahagian depan, tapi dia dapat Lovazi sedang melompat-lompat. Pastinya first aid kit daripada si Lutz mungkin akan sukar sedikit untuk dipakai, tapi tidak mengapa. Bom tangan tersebut tersasar. Tongkit telah masuk. Micro Boy pakai tembakan di bahagian hadapan, berjaya dapat satu knockdown, tapi pemain daripada pasukan KP. Micro Boy dah jatuh. Tinggal Zaxi, the lone survivor untuk pasukan Bigetron. Sukar sebenarnya untuk melakukan sesuatu, tapi Lutz dengan satu bom tangan ditarik dengan sebaik-baik mungkin. Akan dilempar ke bahagian hadapan, tapi tidak terkena. Zaxi 1 lawan 3, dan mampukah dia untuk melawan dengan 3 orang pemain ini? Ya betul, technically ya, sekarang dia sudah kembali kepada 1 lawan 3, tapi sekarang ni Zaxi dia bukan kena memikirkan yang berada di depan saja, iaitu Luz dan juga Lovazi. Luz di bahagian kanan dia juga ada player, di belakang dia juga ada player. Lovazi dah kembali kepada Zaxi, dapatnya tepat, malang sekali untuk Zaxi, terpaksa meninggalkan keselamatan dia, dan sekarang ini dua orang boleh menembak dengan mudah. Akan tapi nampaknya tidak ada backup datang daripada Footballis. Zaxi bolehkah dia? Situasi begitu getir sekali tu, dan Zaxi akan membuat tablet terlebih dahulu. Dia akan menggunakan healing. Saya rasa memang ini satu perkara yang sangat logik untuk dilakukannya. Luz telah pun dijatuhkan, tapi pasukan Footballis tidak akan meninggalkan Zaxi. Dengan begitu saja mereka akan masuk ke dalam dengan 2 orang, dan mereka betul-betul ingin ratakan Zaxi. Zaxi sudah pun heal up sekarang ini. Mampukah dia meratakan semuanya ataupun tidak? Nampak gayanya dia ingin masuk dalam circle terlebih dahulu, meletakkan beberapa asap di situ untuk mengkaburi mata, tapi kembali asap itu tidak dapat meninggalkan pasukan Footballis. Mereka akan kejar dia sampai dia hilang terus masuk ke lobby. Ya betul tu, betul-betul bernafsu, betul-betul pemburu daripada pasukan Footballis. Sekarang ini mereka memburu satu demi satu orang pemain daripada pasukan Bigetron, tetapi Zaxi kedudukannya masih lagi belum lagi kelihatan. Raum sedang berada betul-betul di hadapannya, tapi belum lagi melepaskan sebarang tembakan. Sebelah-sebelah je bang, kita gosak gitu bang, kat sebelah tu, tapi masih lagi belum melepaskan sebarang tembakan. Raum dia sedang melantarkan satu bom tangan, tapi sebenarnya Zaxi nampak ada seorang pemain yang sedang berada di bahagian belakang bagi tersebut. Kalau dia tembak mungkin dia boleh dapatkan satu kejatuhan, tetapi dia perlu ingat kalau dia tembak Raum dia dapat satu, tapi mungkin pasukan Footballis boleh meratakan dia juga dalam situasi ini. ESL akan dikeluarkan. Team Secret mereka dah masuk ke pertengahan belakang kita yang seterusnya. Mereka berada bersebelahan saja dengan pasukan 4M. Dia dapatkan satu knockdown. Zaxi dia akan melakukan perkara ini. Dia akan ambil risiko. Dia akan melawan juga dengan pasukan musuh mereka. Tapi adakah dia akan membunuh dirinya di dalam situasi ini? Ini merupakan belatan yang kelima. Satu persediaan saja yang tinggal. Sukar sebenarnya untuk si Zaxi. Mampukah dia untuk membawa pasukan Bigetron sekurang-kurangnya di tempat yang ke-10 maybe, ataupun di tempat yang lebih tinggi, lebih baik. Tapi Zaxi satu persediaan saja yang di tangan. Dia bukan daripada belakang, dan itulah dia rata untuk pasukan Bigetron. Malang sekali mereka dirusuh beramai-ramai.
Ya betul tu, dia cuba menggunakan chaos yang berlaku tadi untuk melarikan diri, tetapi malang sekali untuk pasukan BTR. Dia tahu yang ada pasukan KP juga berada di kanan dia. Kalau dia keluar begitu saja dia akan ditembak di bahagian tepi, tapi malang sekali yang depan tu Footballis memang sudah set mereka punya sights ataupun mereka punya scope itu untuk mencari kepala Zaxi dan Laxi dan pasukan BTR. Memang itu seperti misi mustahil mereka dan BTR akan dikeluarkan awal, tapi mereka akan dapat 2 poin daripada kill daripada perlawanan mereka sebelum ini. Tapi circle telah pun ditunjukkan, circle yang kecil, circle ke-6 dan Team Secret kena masuk. Mereka sedang menunggu untuk waktunya sebab di depan mereka ini ada pasukan 4M, ada pasukan Zeus dan lain-lain. Macam mana mereka nak masuk? A1 berjaya dijatuhkan oleh Dante, ditembak oleh iShot sebentar tadi. Oh, Matoy pun dapat Navi pula dan mereka nampak nama-nama ni. Mereka tahu ada banyak pasukan di depan, jadi mereka masih takut bagaimana nak masuk. Navi nampaknya dikeluarkan pada ketika ini. Nampak gayanya kerajaan Navi di Erangel sudah pun semakin lama semakin runtuh. Mereka seperti dah tahu dah Navi akan main di mana dan mereka mana akan pergi ke mana. Tapi sekarang ni sudah pun top 10 mati dekat situ A1 sama sekali. Airwolf bagaimana pula, tinggal satu saja. Renare sekarang ini mempertahankan dirinya. Potato Spawner akan jatuh. Begitu juga dengan pasukan Zeus, ditembak Renare, tapi Renare nyawanya mengikat sekarang ini di dalam depan dan dia akan mati juga mungkin sekali. Oh, belum lagi, dia masih lagi sempat tu hit up, depan muka pasukan Zeus. Tapi mati juga kepada iShot. Tidak, iShot menjatuhkan pasukan DA. Wow, tiba-tiba saja top 7. Tapi TS ada 5 kill. Mantap coy. Ya, mantap coy. Di mana sekarang ini mereka satu demi satu orang pemain telah dijatuh oleh pasukan mereka. Mereka juga dekat dengan circle kita yang seterusnya. Footballis sekarang ini yang perlu untuk dicari dan perlu untuk dirusuhi oleh pasukan Team Secret. Lontaran bom tangan, lontaran molotov, lontaran segalanya akan dilempar ke bahagian hadapan di alam sebelah mata. Kalau kita dapat lihatkan bersama sekarang ini, Rex mula bergerak kawasan depan. Sekarang nyawanya tinggal 50% saja. Satu lagi lontaran mungkin akan dilemparkan. Yo hi boy akan ikut daripada bahagian belakang, cuba untuk masuk ke dalam belakang kita yang seterusnya. iShot yang akan masuk daripada bahagian kanan, tapi Lut merupakan tembakan terhadap Rex, tembakan yang begitu tepat, begitu menyakitkan Footballis. Seorang pemain mereka tadi telah pun dibangkitkan kembali, telah pun kembali kepada 4, tapi bom tangan yang mantap daripada si Yuhai. Dua orang pemain cuba untuk bergerak kawasan depan. Drum sekarang telah pun bersedia. iShot dia berada betul-betul di bahagian kiri. iShot akan dapat video, tembakan dilepaskan daripada dua orang pemain. Footballis tinggal 2 orang pemain saja lagi untuk selamat. Team Secret dapat 1 orang pemain saja lagi untuk memalang. Team Secret datang ke kawasan ini di tempat yang ke-7 last player je. Ya betul, tetapi mereka masih akan dapatkan 7 mata daripada benda yang berlaku tadi. Tapi memang betul-betul Footballis sangat-sangat cool under pressure. Mereka di dalam tekanan demi tekanan, tapi mereka masih lagi tenang untuk heal up member mereka. Dan sekarang ini kita melihatkan 4AM dengan 4 player masih lagi hidup. Kemungkinan besar ini adalah juara chicken dinner sekali lagi, 3 kali chicken di kawasan Erangel. Tapi itu dia baru saja disebutkan, dia dijatuhkan oleh Zeus. Ziol pada waktu ini 4AM pasukan bertaraf dunia walaupun mereka berada di luar circle sekarang ni. Tapi Zeus juga akan diratakan. Pasukan yang mempunyai peluang yang paling besar adalah pasukan Footballis. Sebab itu Footballis tadi dia kena juga ratakan Team Secret sebab diorang dapat circle dan dia kena pastikan circle itu dijaga. Yep, kena memastikan perkara tersebut terjadi. Akan tetapi kalau kita lihatkan bersama sekarang ini, Footballis mereka akan berjaya terdapat seorang lagi pemain daripada pasukan Zeus. Tinggal seorang pemain saja lagi yang berbakti 4AM. 3 orang pemain Godless terus yang terpulang ke lobby. Walaupun sebenarnya tadi Zeus yang berjaya untuk memberikan desakan terhadap pasukan 4AM, mereka berjaya untuk mengenangani perkara ini dengan sangat-sangat baik sekali. Dan satu lontaran bom tangan lempar ke bahagian hadapan Yol. Dia akan terkena sedikit. Tidak, Yol boleh akan berjaya terdapatkan si Hasaki Sven. Nyawanya lasit sahaja. Satu lagi bom tangan perlu untuk dilempar ke bahagian depan juga. Cuba untuk dapatkan si Sven, tapi Sven sempat untuk menggunakan first aid kit. Tinggal 5 pasukan saja lagi yang berbaki. Yol nyawanya lasit. Satu lagi lontaran api-api dilempar ke kawasan harapan. First aid kit masih lagi ada untuk pemain yang bernama Yol ini. Masing-masing dalam keadaan yang agak sukar. Tetapi Footballis mereka ada keempat pemain mereka dan bulatan sekarang ini akan pergi terhadap pasukan mereka. Ya, Footballis dengan 4 player mereka masih lagi ada. Tentunya inilah yang diinginkan oleh Footballis. Tapi mereka telah berlawan dengan pasukan-pasukan yang begitu hebat. BTR, pasukan Secret. Dan inilah kemenangan yang mungkin mereka perlukan. Akan tapi dengan kemenangan Footballis ini tidak akan meletakkan impak yang terlalu besar. Mereka berada di kedudukan yang agak belakang sedikit. Jadi tidak begitu menakutkan. Tapi untuk 4M perlu diratakan sekarang supaya mereka tidak memecutkan nombor 1. Mereka ada 4 kill sekarang ni. Dengan kemenangan mereka dekat sini, mereka akan dapatkan sekurang-kurangnya 10 poin sebab nombor 4 dah sekarang ni. Maka mereka akan dapat 8 poin daripada segi placement. Tapi Footballis akan mengatakan tidak ataupun ya kepada kemenangan ini.
Ya, Footballis dia dah berjaya untuk dapatkan seorang pemain daripada pasukan 4AM sebenarnya di kawasan kiri. Tadi mereka dah ada 10 kill secara totalnya kalau kita lihatkan bersama-sama sekarang Alpha 7 tinggal seorang pemain, di kirinya juga ada seorang lagi pemain daripada pasukan Kodina Power. Kita lepaskan kawasan hadapan terlebih dahulu daripada pasukan Footballis tadi berjaya dapatkan Silo. Hanya tinggal beberapa pemain saja lagi, 3 pasukan yang berbaki. Alpha terus dikeluarkan di tempat yang ke-14, 13 kill. Tempat yang ketiga, 13 kill, 14 kill. 4AM juga telah dikeluarkan sekarang ini, meninggalkannya seorang saja lagi pemain yang terselamat, iaitu daripada pasukan Kodina Power. Dan itulah dia, winner Chicken Dinner akan diberikan terhadap pasukan Footballis dengan lebih kurang 15 kill yang diperolehi sebentar tadi. Ya, Footballis satu permainan yang sungguh cantik untuk mereka, memberikan mereka 30 markah bersih untuk mereka bawakan, dan itu akan meletakkan mereka di tempat yang sangat-sangat tinggi. Kemungkinan sekali mereka sudah tembus ke top 4 untuk ranking buat waktu ini dengan kejatuhan pasukan-pasukan seperti Navi, dengan kejatuhan RRQ di waktu awal dan juga kejatuhan NV ataupun Nova XQF. Itu memberikan juga ruang bagi pasukan Footballis untuk naik ke dalam top 3 ataupun top 4 sekarang ini. Hanya KDA pun kita tak tahu dia dapat nombor apa. Tapi kita tengok terlebih dahulu highlight setakat ini yang dibawakan kepada anda oleh Mountain Dew tu dia. Order, entah dari mana serangan balas tu datang, tapi kejatuhan dia yang menyebabkan Nova SQF itu tak dapatkan clean fight dekat situ. Kalau dia masih lagi hidup, mungkin dengan nyawa sikit pun dia boleh heal up dan kemudian menyelamatkan pasukan bertaraf dunia Nova SQF tu daripada rata awal. Ya, bertaraf dunia untuk semuanya sekali, sebab nak diikutkan semua pasukan ini dah bertaraf dunia dah, sebab mereka dah masuk ke grand finale. Walau bagaimanapun pengalaman juga yang membezakan mereka, beberapa kali mereka telah memasuki pertandingan-pertandingan dunia ini, dan apa yang kita boleh saksikan dalam situasi ini, Footballis patutnya mereka boleh rata dengan lebih awal di tangan Secret, tapi malang sekali mungkin Secret juga menghadapi satu masalah berbahagian kiri sehingga mereka tidak boleh untuk menangani kedua-duanya sekali, dan Footballis juga berjaya untuk menangani situasi 4 lawan 4 tadi dengan sebaik-baik mungkin, memberikan juga mereka ruang untuk hidupkan kembali keempat-empat pemain lalu dapatkan Chicken Dinner. Tapi do the due moment untuk Bigetron Red Aliens antara salah satu momen yang sangat menyedihkan untuk pasukan mereka. Mereka dah cuba sedaya upaya. Zaxi sebenarnya tadi telah pun sedaya upaya untuk melakukan segala-galanya untuk ahli pasukan mereka, tapi alangkah malangnya tidak boleh untuk berbuat apa-apa. Dia nak lari pun dah tak boleh. Jalan keluar beliau seakan-akan dah kosong, tak boleh buat apa-apa. Tapi kita lihat, oh, Navi tadi rupanya satu skuad rata dengan seorang pemain. Ya, mereka duduk di atas satu kenderaan menyebabkan mereka rata. Tapi itulah dia kemenangan untuk Footballis pada waktu ini yang tapi disebabkan diorang begitu aktif sekali menjaga defensif mereka, tempat mereka defend. Kalaulah mereka kalah dekat situ, ceritanya lah Team Secret memang menang. Siapa yang dapat tempat tu memang menang. Sebab kalau kita tengok tadi, semua pasukan yang lain berada di luar circle dan mereka kena masuk di satu kawasan di mana kawasan itu sangat terbuka untuk masuk. Tak ada pokok, tak ada batu untuk selamatkan. Sebab itu 4M boleh kalah dengan pasukan Footballis ni. Kalau Footballis, diorang dah duduk dekat situ, jaga defense diorang, dan memang tidak ada halangan untuk orang yang nak masuk. Kalau kita lihat Kodina Power tadi, last man standing, tapi dia tak ada tempat untuk duduk di belakang. Dia memang duduk dekat bawah bukit, kat kaki bukit tu, hanya mampu menjadi udang proning saja dekat situ. Udang proning. Ya, betul-betul. Kali ini bukan cacing, ni betul-betul udang saja kali ini. Tidak mampu untuk keluar daripada situasi yang bagi saya memang sangat-sangat berbahaya. Tapi sebenarnya mereka dah telah mencuba dan terus mencuba. Jikalau mereka prone, kebarangkalian untuk mereka dilihat agak sedikit, tapi ada kena faham. Mata-mata player-player profesional ni, mereka punya mata yang tajam, mata helang. Mereka boleh nampak saja seakan mereka boleh nampak sehingga ke dalam tanah. Walaupun player itu sekarang ini sedang bersemadi dengan bumi, still mereka boleh nampak player tersebut dalam masa beberapa saat saja. Jikalau mereka betul-betul mereka macam kaji kedudukan tersebut, betul-betul mereka akan dapat. Tapi apakah daya, pemain-pemain terakhir ini mereka dah try the best. Seperti Zaxi tadi pun mereka dah cuba sedaya upaya untuk try masuk ke dalam belatan, tapi dah tak boleh buat apa-apa dah. Kat belah kiri ada pasukan KDA, tak silap saya. Di bahagian hadapan ni pula ada pasukan ESL yang tak berhenti-henti. Sebenarnya memang tak berhenti-henti, betul-betul nakkan kill tersebut sehingga kan mereka langsung tak tahu nak macam mana. Mereka nak kena gerak pun tak boleh buat apa-apa. Memang itulah yang terjadi, mati begitu saja. Ya, itu memang betul. Tapi kalau kita lihat kan, sememangnya perkara yang berlaku itu adalah satu benda yang lebih kurang standard lah. Kita nampak 4M tadi memang tak boleh nak buat apa dah. Walaupun mereka 4M sekalipun cuba untuk masuk, tapi terlalu terbuka perjalanan untuk masuk itu. Lagi-lagi pula pasukan 4M berkali-kali diharas oleh seorang Ziol daripada pasukan Zeus, mana dia telah membaling bom, menjatuhkan Hasaki, menjatuhkan semua orang yang ada
untuk pasukan 4AM dan benda itu orang kata dia punya impact tu akan terasa apabila last-last, tapi kita akan tengok overall standing terlebih dahulu dan kita akan lihatkan 4AM masih lagi berada di atas, malah telah memecut Team Secret. Tapi tempat yang pertama itu semakin lama semakin rapat kalau kita lihatkan. KDA hanya dapat 2 markah daripada tadi dan kemudian selepas ni kalau Team Secret main dengan lebih baik sikit pun, tak perlu chicken pun dah boleh pecut. Sama dengan 4M telah naik ke tempat yang kedua. Nova SQF masih maintain walaupun mereka tidak dapat markah langsung. Footballist sudah naik ke tempat kelima, BTR di tempat yang keenam. Zeus lagi naik 15 markah dan RRQ turun dengan hanya mendapatkan 4 markah. Navi juga turun. KP ada di sini nombor 10. Kemudian nombor 11 adalah TSJ. Alpha 7, 89. PW8, Aero, ASL dan juga pasukan A1 Esport dengan 61 markah. Tapi